Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada petang Ahad ini, saudara. Apa khabar Puan Madam K? Madam K. Saudara Jasri Zamhan, Tijak Saudara Hamid, Saudara Kamarudin, Saudara Saiza Tiput, Saudara Ken, Bibi, Jessica, Yuna. Begitu juga saudara Jasri Zamhan, saudara. Apa khabar anda? Suasana di rumah anda macam mana? Ya, Raja Kamal, Raja Baizal, apa khabarku? Moga sihat walafiat. Hari ini, petang minggu, saudara. Hari Ahad, tanggal 29 Oktober. Besok, kita kerja balik seperti biasa, saudara. Cuma dalam santai-santai petang ini, kita berbual sekitar, saudara. Labun petang minggu, saudara. Dan ini adalah merupakan memori, saudara. Saya salam dari Kuantan, cuaca panas, kata Saudara Hamid. Alhamdulillah, di Kuantan panas. Tapi sekitar rumah saya ni hujan, saudara Izzuddin. Pulau Pinang juga katanya mendung. Saudara Herman Lim, saya belum dapat laporan dari teman-teman kawasan rumah anda bagaimana. Itu tentulah laporan kaji cuaca yang tepat dan tidak bersalahan. Tapi gambarannya saya dapat tahu bahawa besar kemungkinan sepanjang hari ini, besok mungkin hujan, dan musim sekarang ni musim monsun timur laut. Baik, saudara. Saudara Raja Khairul, apa khabarku? Moga sehat. Madam K, dia kata tangkap panas. Alhamdulillah. Saudara Puan Normah Zawawi, saudara Haryani, begitu juga saudara Muhis, Traditional Mas, saudara Amin Murkamin, Y Fati, Pizza, Joe, begitu juga dengan teman kita Akib, Puan Asnah, saudara ayah punya katanya. Eddie Tahir, apa khabar? Hari ini kata perkena sira biskut kering. Alhamdulillah, macam mana pun ada juga makanan, saudara Eddie Tahir. Saudara Apek, dia kata dibanting hujan. Kawasan rumah saya hujan, saudara. Marilah kita berdoa, janganlah hujan ribut macam mana di Melaka, saudara. Teruk semalam, saudara. Hari ini tak hujan, kata Raja Kamal, Raja Bazian. Tapi mendung lah rasanya, tak gitu ku. Baik, saudara. Kita labun petang ini. Tadi waktu sebelum Zuhur tadi, saudara, Kamotai, salam minggu, melabun apa petang ni. Petang ni kita mengimbau masa silam. Saudara Isma Jeffrey, saudara Puan Zarina Osman. Tengah hari tadi, sewaktu sebelum makan tengah hari, saya mengemas meja saya, saudara. Dan dalam kemah-kemah tu, saya berjumpa dengan satu buku yang pernah saya tulis satu ketika dahulu. Tahun berapa buku ni, saudara? Tahun 2010. 13 tahun dulu, saudara. Tajuk buku ini adalah Rahsia yang Terpendam. Buku Rahsia Terpendam yang mengisahkan perjalanan hidup Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Banyak orang bertanya dengan saya, apakah saya kenal beliau. Saya memang rapat dengan beliau sejak zaman Tun Abdullah jadi Perdana Menteri. Saya kembali ke Kuala Lumpur. Dulu saya berada di Manjung, saudara. Buat apa ini, menjalankan perniagaan kem khidmat negara, PLKN. Tapi selepas itu pada 2026-27 saya kembali ke Kuala Lumpur dan melihat perkembangan politik tanah air waktu zaman Pak Lah, saudara. Adalah yang tak kena dan sebagainya. Saudara Isma Jeffrey. Dan saya ada peluang bertemu dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Terus terang, saudara, saya katakan, sebelum ini saya bukan rapat sangat dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Saya dulu waktu pilihan timbalan presiden dulu. Waktu timbalan presiden, waktu Tun Musa Hitam melawarkan diri bertanding jawatan timbalan presiden UMNO. Sekitar tahun 87 tak silap saya. Saya tahun berapa gamak. Dan waktu itu saya menyokong Tun Musa Hitam. Dan saya berkhidmat di Akhbar Usaha Melayu.
Sebab waktu itu saya bertemu dengan Datuk Harun. Almarhum Datuk Harun, saya berjumpa dengan beliau waktu itu beliau berada di masih lagi menjadi tawanan di penjara Pudu. Tahun 81 waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding jawatan Ketua Pemuda. Allahyarham Datuk Harun minta supaya saya, dia kata kalau boleh gunakanlah waktu senggang saudara, kemampuan saudara menulis sesuatu saya untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jawatan Ketua Pemuda. Waktu itu saya dalam pergerakan pemuda UMNO. Dan kita pun kempen, Alhamdulillah. Waktu itu tahun 81 lah tak silap saya. Kita berkempen, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menjadi Ketua Pemuda, mengalahkan Datuk Syuami Kamarudin. Saudara, bila saya berjumpa dengan Datuk Harun, beliau mengatakan sokonglah Anwar Ibrahim, dia kata untuk masa depan negara. Beliau orang yang ada kemampuan untuk memimpin. Jadi kita pun jumpa kawan-kawan bahawa ini suara dari penjara. Datuk Harun minta supaya kita semua menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitulah saudara, kita berkempen ke seluruh negara. Dan akhirnya berjaya menang. Waktu itu adalah merupakan Perhimpunan Agung Pergerakan Pemuda UMNO yang terakhir diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka, saudara. Datuk Seri Anwar Ibrahim menang pun saudara dengan majoriti 10 undi saja, tak banyak mana pun. Waktu itu, ya maklum sajalah. Kerana Datuk Haji Syuami waktu itu adalah Ketua Pergerakan Pemuda. Dan beliau mendapat jawatan sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Saudara, ya Tuan Haji Makmur, apa khabar? Saudara Muhammad Azmi Ali daripada Kota Baru, Kelantan. Terima kasih, like, share dan subscribe, saudara. Dan setahun selepas itu, ada pertandingan jawatan Timbalan Presiden. Berikutan peletakan jawatan Tun Hussein On sebagai Perdana Menteri dan ambil alih oleh Dr. Mahathir. Dan waktu itu saya bertemu dengan Datuk Harun. Dia tidak membuat kenyataan sokong sesiapa, berbeza waktu kita memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pemuda. Jadi dia memberi gambaran. Dia kata terpulanglah pada you nak sokong siapa pun. Tapi gambarannya begini. Datuk Musa Hitam ni dia kata satu orang yang berjiwa rakyat. Jadi dia tak ada masalah, orang biasa. Kemudian Yang Mulia Tengku Razali Hamzah ni dia kata maklum sajalah, ini adalah kerabat istana, kata ibaratkan seperti pinggan emas. Kalau jatuh pecah sayanglah. Tapi dia tak menyatakan siapa perlu saya sokong. Mungkin waktu itu saya beranggapan kerana saya melihat Datuk Harun adalah seorang pejuang rakyat. Saudara Kamotai, sekarang masih ada lagi ke suara dari penjara? Itulah keadaan sekarang. Malam tadi ada cerita tentang bagaimana ramai penyokong-penyokong Datuk Seri Najib minta Datuk Seri Najib dikembalikan pada rakyat. Jadi saudara, bila keadaan begitu, saya buat keputusan menyokong Tun Musa Hitam. Menanglah. Jadi saya tak pernahlah bersama. Kemudian berlarutan. Selepas itu, 3 tahun kemudian, ada pertandingan sekali lagi. Masih lagi saya menyokong untuk Musa Hitam dan tidak berada dalam kumpulan Tim B apabila adanya pertandingan jawatan Presiden UMNO 1987 waktu itu, saudara. Pertandingan antara Yang Mulia Tengku Razali Hamzah dengan Dr. Mahathir Mohamad. Waktu itu saya dalam pergerakan pemuda, kita menyokong kepimpinan waktu itu. Saudara, memanglah sekarang ni menyesal seribu menyesal lah sekarang, orang kata menyesal tak sudah keadaannya. Jadi selepas itu bila saya bertemu dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, benarlah seperti kenyataan Datuk Harun Idris bahawa Tengku Razali Hamzah ni beliau bukan seorang yang pendendam. Ya, bila saya bertemu dengan beliau di rumah dia sambil minum petang, saya nyatakan padanya, Yang Muliaku petik minta ampun kerana menulis banyak buku-buku. Dia kata tak apa, tak ada masalah. You bebas untuk memberi pandangan you, bebas untuk sokong siapa pun, katanya. Jadi begitulah mulianya hati Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Jadi saya pun bertekad untuk menggarap kehidupan ceritanya untuk dijadikan sebuah buku. Akhirnya pada tahun pada 2010 lahirlah sebuah buku dengan tajuk ini tu. Bukunya adalah Rahsia Yang Terpendam. Ini banyak orang tak tahu saya. Cerita ni, buku ni, dalam buku ni mendedahkan segala-galanya. Dari bab pertama, bagaimana
menceritakan antara almarhum Tengku Abdul Rahman dengan Tun Razak. Itu dia kata yang dalam bab itu adalah memori yang terluka. Sebenar-benarnya saudara, banyak orang mengatakan bahawa Tun Razak yang memaksa Tengku Abdul Rahman berhenti. Jadi jawapannya bila saya berbual dengan yang mula Tengku Razak Hamzah, dia kata tak betul tu, dia kata. Tapi ceritanya begini. Saudara, waktu itu tahun 1969 apabila diadakan pilihan raya umum, masa itu masing-masing sibuk berkempen saudara. Dan pilihan raya umum itu diadakan pada 11 Mei 1969 saudara. Jadi sehari sebelum pilihan raya itu saudara, pihak polis telah pun menembak mati seorang pemuda dari penjenayah di Jinjang saudara. Jadi pihak pembangkang waktu itu Tun Tan Chee Kun dan kumpulan daripada Parti Gerakan, Parti Sosialis mahu menggunakan isu ini sebagai isu untuk memancing undi warga bukan Melayu. Jadi mereka mahu mengadakan perarakan. Dia panggil perarakan mayat. Jadi mereka minta kelulusan pihak polis untuk membawa perarakan mayat penjenayah sebut daripada Chinatown saudara, di Petaling Street untuk dibawa ke tanah perkuburan di Kepong. Jadi minta diadakan satu perarakan. Ini sebenarnya untuk tujuan politik sebenarnya saudara. Maka mana mungkin seorang penjenayah itu boleh didewakan. Tapi politik adalah segala-galanya. Dan waktu itu Tengku Abdul Rahman berada di Langkawi. Ini cerita sebenar saudara. Tengku Abdul Rahman berada di Langkawi dan Tun Razak ketika itu, almarhum Tun Razak berada di Istana Teliput di Kota Baru. Jadi apabila Tan Chee Kun minta diadakan perarakan begitu, dia cuba menghubungi Tengku Abdul Rahman. Kerana apabila mendapat minta permit daripada polis, Ketua Polis Negara waktu itu Tan Sri Abdul Rahman, Datuk Rahman dan pihak polis tidak mengizinkan sebab pihak polis dah tahu. Dia kata ini perarakan ini bukannya semata-mata tentang mayat yang ditembak ni, dia kata. Tapi ini boleh menjadi mencetuskan ketegangan bangsa, ketegangan kaum. Pihak polis sudah dapat menghidu bahawa kemungkinan isu-isu itu akan dijadikan sebagai isu politik. Jadi pihak polis tidak memberi kebenaran. Jadi mereka akhirnya menghubungi Tengku Abdul Rahman. Tapi tak dapat. Kerana waktu itu di Langkawi tidak mempunyai talian telefon. Masa itu saya 1969. Ini cerita benar saudara ni. Ini cerita benar. Bukan cerita bohong-bohong ni. Dan orangnya masih hidup lagi, iaitu yang mula Tengku Razak Hamzah. Kalau saya bohong boleh tanya dengan beliau. Jadi katanya bila minta penolong begitu tak dapat. Nak hubungi Tengku Abdul Rahman pun tak dapat, mereka segera menghubungi Tun Razak. Jadi Tun Razak waktu itu dia kata kalau ndak bolehlah dia kata. Tapi dia kata Tengku tak ada sekarang ni, saya tak boleh buat keputusan. Saya hanya sekadar timbalan Perdana Menteri. Kelulusan mesti daripada Yang Amat Mulia Tengku Abdul Rahman. Jadi keadaan dah dalam keadaan begitu waktu yang terdesak. Akhirnya Tun Razak kata tak apalah, tapi dengan syarat jangan beragak lebih daripada 10 orang. Itu kebenarannya. Tun Razak kata waktu itu Tun Razak berada di Istana Teliput di Kota Baru. Dan Tengku Razak Hamzah berada bersama-sama dengan Tun Razak. Keputusan itu dibenarkan. Dan apabila dibenarkan keadaan begitu, maka diadakan perarakan hebat saudara. Masa itu perarakan blood for blood lah. Mereka menggunakan itu sebagai satu kesempatan untuk menarik sokongan warga bukan Melayu, membenci. Maka waktu itu memanglah 1969 kita dalam keadaan negara yang masih lagi tidak menentu. Dan waktu itu anasir komunis sudah pun menyerap berada di tengah-tengah kota raya. Mereka tidak lagi berada dalam hutan. Alam hutan ada, tapi mereka kebanyakannya perang komunis ini berada di kota saya. Dan pihak polis sudah dapat mencium bau. Sebab itu pihak polis tidak mengizinkan. Tapi bila Tun Razak memberi kebenaran, maka pihak polis tak boleh lah. Kata apa, maklum sajalah. Timbalan Perdana Menteri kata okey. Tetapi bukan perarakan, hanya sekadar
biasalah orang mati ni, kalau warga keturunan Cina ni, kalau orang mati dia bawa lah kereta apa semua tu, tapi bukan perarakan, cuma disalahgunakan. Di situlah letaknya permulaan semaian kebencian warga bukan Melayu terhadap pimpinan Melayu waktu itu, saudara. Dan akhirnya apabila pilihan raya 1989, UMNO Perikatan waktu, saudara, UMNO dapat Perikatan gagal untuk menubuhkan kerajaan di beberapa buah negeri. Sebagaimana yang berlaku pada pilihan raya 2014 yang 2020 baru ni, saudara, tak boleh nak tubuh kerajaan. Dan waktu itulah Tun Razak memanggil parti-parti untuk bergabung dalam Barisan Nasional. Itu keadaannya, saudara. Cerita sebenarnya, cerita yang orang tak tahu. Ini rahsia yang terpendam. Dan berikutan daripada itu, Yang Mulia Tengku Abdul Rahman, dia ambil keputusan, dia berhenti dan menyerahkan kuasa itu kepada Tun Razak. Sebab waktu itu memanglah adalah hubungan yang agak dingin. Sebab Tengku merasakan seolah-olah bahawa Tun Razak melakukan sabotaj padanya. Sebab itu adalah memori hati yang terluka. Cuma mengambil masa yang agak panjang lah untuk Yang Mulia Tengku Razali mententeramkan, menceritakan keadaan sebenar pada Tengku Abdul Rahman. Saudara Edi Tahir, ini cerita bukan cerita politik sekarang, cerita dulu, mengimbau masa silam. Jadi, dan dalam suasana begitu, saudara, Tengku dah berhenti, Tun Razak jadi Perdana Menteri. Banyaklah cerita-cerita kenangan. Jadi saya bertanya dengan Tengku Razali, ini tercatat dalam buku ni, saudara. Saya kata, macam mana? Apakah Tengku terus terjun dalam dunia politik? Dia kata tidak. Dia kata dia rapat dengan Tengku Abdul Rahman. Dia dengan almarhum Tengku Abdul Rahman tu dia panggil Tok Ayah. Yalah, maklum sajalah, saudara, keluarga istana ni selalu member rapat dengan Tengku Abdul Rahman. Jadi dia kata saya sebenarnya baru balik daripada Universiti Belfast di England dalam jurusan ekonomi. Sebab itu Tengku Razali memang pakar dalam bidang ekonomi. Saudara Yusof King, dia kata saya tak lahir lagi 1969. Benar, saudara. Dan dalam keadaan begitu, dia kata dia berhasrat untuk meneruskan pengajiannya dalam bidang undang-undang. Jadi bila dia bertemu dengan Tengku Abdul Rahman, Tengku kata, you nak buat apa ni? Tengku Razali kata, Tok Ayah, saya nak balik-balik ke London lah untuk menyambung pengajian saya dalam bidang undang-undang. Jadi Tengku kata tak payah, Li. Ayah ni kata, dia bahasa orang istana begitu. Ayah belajar undang-undang berpuluh tahun tak selesai juga. Mari bersama dengan ayah, pimpinlah UMNO ini untuk kita lihat, kita jaga warga bangsa kita. Di situlah katanya bermulanya perjuangan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah dalam dunia politik. Banyak orang tak tahu, saudara. Tengku Razali telah diamanahkan oleh Tengku Abdul Rahman untuk mengembangkan pengaruh UMNO di negeri Kelantan khususnya, saudara. Jadi antara orang yang banyak membantu Yang Mulia Tengku Razali Hamzah dalam mengembangkan pengaruh UMNO di Kelantan termasuklah Allahyarham P. Ramlee. Ini orang tak tahu, saudara. Sebenarnya mengikut ceritanya, kata Tengku Razali, dia kata P. Ramlee itu banyak membantu beliau. Boleh katakan tiap-tiap minggu turun ke Kelantan. Masa itu Yang Mulia Tengku Razali belum lagi berada dalam kabinet. Beliau hanya membantu menjadi bendahari UMNO, membantu Tengku, membantu Tun Razak, saudara. Belum lagi berada dalam kabinet. Dan untuk mengembangkan sayap UMNO di Kelantan, antara orang yang berjasa adalah almarhum Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Itu realitinya, saudara. Banyak orang tak tahu. Jadi semua ini ada tersirat dalam buku Rahsia yang Terpendam. Jadi saya baca tadi, elok juga saya bercerita. Dan bagaimanapun ada bab keduanya tentang bagaimana legasi Tun Razak. Legasi yang dikhianati. Jadi waktu itu saya bertanya dengan Yang Mulia Tengku Razali. Dia kata, mengapa you boleh lawan jawatan presiden? Bukankah you dalam satu kumpulan bersama dengan Tun Razak? Masa itu Dr. Mahathir ada semua. Dia kata, saya melihat bagaimana legasi Tun Razak sudah dikhianati oleh pimpinan Melayu sendiri. Sebab Tun Razak mewujudkan dasar ekonomi baru. Sebab itu dia kata, I cannot accept bila melihat adanya unsur-unsur yang mahu menghapuskan legasi Tun Razak. Itu maksudnya Dr. Mahathir lah. Itulah puncanya, dia kata, saya menentang Dr. Mahathir.
Yang ni je orang tak tahu sebenarnya. Banyak orang merasakan bahawa Tengku Razali ni bermusuh dengan Tun Musa Hitam. Dia kata tak ada. Hubungan antara Tengku Razali dengan Tun Musa Hitam adalah hubungan seorang sahabat yang karib. Dia kata malam-malam kami duduk sama-sama pergi ke Hotel Hilton masa tu, hotel Jalan Tun Sultan Ismail. Duduk kat situ, kita minum, kita makan. Memanglah boleh dikatakan, nak dikatakan saban malam tu tidaklah, tapi begitulah. Dalam seminggu tu 5-6 kali lah dia kata. Secara sabarlah saya ni kamotai. Saya insya-Allah rasa-rasanya nak balik ke Lumut ni rasanya minggu depan. Mungkin nak carikan 9 karang saudara. Dan dalam keadaan begitu saudara, dia menceritakan bahawa hubungannya dengan Tun Musa Hitam memang rapat. Cuma dia kata bila pada mulanya apabila Tun Hussein On jadi Perdana Menteri dan melantik Dr. Mahathir sebagai timbalannya, selepas itu bila dia menyerahkan kuasa kepada Dr. Mahathir, mereka ada perjanjian. Itu ialah legasi yang dikhianati. Ada perjanjian rupanya bahawa Tun Hussein On kata, saya bersetuju untuk lantik you sebagai Perdana Menteri, tapi you mesti bersama dengan Tengku Razali. Jadi Dr. Mahathir kata, yalah bolehlah, tak ada masalah. Dia kata, kalau Tun sokong saya, dia panggil Kapten. Masa itu gelaran mereka kepada Tun Hussein On adalah Kapten. Sebab Tun Hussein On dulu bekas Kapten askar. Kalau Kapten sokong saya terimalah jawatan Perdana Menteri ini. Dan saya bersetujulah lantik Tengku Razali sebagai timbalan Perdana Menteri saya. Itu cerita benar saudara. Tapi apa berlaku? Bila dah naik jadi Perdana Menteri, lapis seminggu, tunggu seminggu, sebulan, dah sebulan, sampai 3 bulan. Tidak ada pelantikan pengumuman bahawa Tengku Razali dilantikkan sebagai jawatan timbalan Perdana Menteri. Jadi bagaimanapun Tengku Razali dia orang yang berjiwa besar. Dia tak apalah, itu terpulang pada Dr. Mahathir lah, dia sebagai Perdana Menteri. Satu hari Dr. Mahathir panggil dia ke pejabatnya. Waktu tu Dr. Mahathir dah jadi Perdana Menteri. Dia kata, Lee, so now okay, you remain dalam kabinet. Sebab Tengku Razali menyertai kabinet zaman Hussein On jadi Perdana Menteri. Selepas Tun Razak meninggal, Hussein On jadi Perdana Menteri. Hussein On melantik Tengku Razali sebagai Menteri Kewangan. Dan Dr. Mahathir kata, you can carry on. You teruslah jawatan you sebagai. Cuma dia kata, untuk jawatan timbalan Perdana Menteri ni, dia kata, saya rasa eloklah kalau boleh biarlah UMNO yang menentukan. So kalau saya rasa eloklah you menawarkan diri you bertanding jawatan timbalan Presiden UMNO. Itu cara ni, keleceknya saudara. Tengku Razali kata tak apalah. Dia Tengku Razali ni dia percaya semua orang. Dia percaya. Cakap Dr. Mahathir pun dia percaya saudara. So dia pun balik ke pejabatnya, membuat sidang media dan mengumumkan menawarkan diri jawatan timbalan Presiden UMNO. Saudara. Keesokan harinya dia dihubungi oleh Tun Musa Hitam. Ini kawan baik saudara. Ini cerita lama, kita mengimbau kisah lama saudara. Ini bukan cerita politik. Memanglah dalam circle politik, tapi kita mengimbau masa silam untuk jadikan panduan saudara. Jadi Tun Musa Hitam hubungi beliau, dia kata, Lee kata, I dengar you dah buat pengumuman di pertandingan timbalan Presiden. Dia kata gitulah, dia kata. Tok Bomo tu, dia panggil Dr. Mahathir Tok Bomo. Tok Bomo suruh I buat announcement, saya umumlah, dia kata. Bagaimana? Ini cara Tun Musa Hitam, dia kata, what say? Bagaimana kalau saya pula bertanding untuk jawatan timbalan Presiden? Tengku Razali ni kawan saudara, dia kawan rapat dengan Musa Hitam. Tengku Razali kata, Musa, the more the merrier. Tak ada masalah. Dia tak tahu bahawa secara senyap-senyap Dr. Mahathir sudah pun memintas pengaruh Tengku Razali dan dia memberi sokongan pada Tun Musa Hitam. Dia ikhlas, dia ingatkan bahawa pertanding biarlah secara demokrasi, okey. Sebab itu bila Tun Musa Hitam kata dia nak bertanding, dia carry on lah Musa. The more the merrier. Kawan. Akhirnya berlaku pertandingan. Bila dalam pertandingan itu, maka Tengku Razali ditewaskan oleh Tun Musa Hitam kerana Dr. Mahathir menggunakan pengaruh dia, orang dia. Masa itu saya ingat lagi saya. Antaranya lah sisa politiknya, Allahyarham Tan Sri Megat Junid. Hendakkan supaya Tun Musa Hitam ini dilantik sebagai timbalan
Presiden UMNO. Dan saya pula waktu itu bila balik daripada jumpa dengan Datuk Arun, merasakan mungkin Datuk Arun sokong Musa Hitam, saya pun sokong. Kita sokong babi buta. Tak cek, tak tanya habis-habis. Sedangkan Datuk Arun memberi imbalan, dia kata Tengku Razali ini ibarat pinggan emas. Kalau jatuh, pecah, berkecai, rugi negara. Itu pandangan Datuk Arun almarhum, saudara. Itu pemilihan pertama. Kemudian Tengku Razali masih tidak yakin bahawa dia dipermainkan oleh Dr. Mahathir. Dia masih kekal menjadi Menteri Kewangan. Masih baik lagi. Dia dengan Tuan Musa Hitam pun baik, tak ada masalah. Tapi ramai pengikut-pengikutnya mengatakan bahawa Dr. Mahathir sudah main kayu tiga. Artinya dia kata suruh you bertanding, sedangkan waktu yang sama sokong Musa. Jadi untuk mengesahkan perkara itu betul atau tidak, maka dia menawarkan diri sekali lagi. Dia 3 tahun pemilihan, lepas pemilihan keduanya, dia menawarkan diri untuk jawatan timbalan presiden sekali lagi. Di situlah baru dia dapat tahu apabila Dr. Mahathir benar-benar tidak mahu beliau menjadi timbalan Presiden UMNO dan timbalan Perdana Menteri. Kerana Dr. Mahathir membuat kenyataan, walau apapun keadaannya, Tengku Razali menang atau tidak, dia bukanlah akan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Itu jelasnya bagaimana berlakunya. Saya live sekarang ni, saya akan call you balik. Jadi itu gambaran cerita sebenarnya apa yang inilah rahsia terpendam yang orang tak tahu saya. Jadi sebenarnya Dr. Mahathir ni dia mau menyekat populariti Tengku Razali Hamzah. Dan bila dia Perdana Menteri, dia mewujudkan dasar pengswastaan. Di situlah antara pemikiran Tengku Razali Hamzah dengan Dr. Mahathir agak bercanggah. Sebab Tengku Razali dia yakin dan percaya apa yang digarap oleh Tun Razak untuk lestari dasar ekonomi baru untuk warga bangsanya, dengan harapan supaya warga bangsa kita ni dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kaum-kaum lain, dan kek ekonomi negara ini dapat dikongsi sama rata. Jadi itulah dia yakin pada dasar ekonomi baru garapan Tun Razak. Jadi bila dia melihat bahawa wujudnya dasar pengswastaan, kadang-kadang Tengku Razali bercakap, mengarut lah tu. Macam itulah maksudnya. Artinya saudara, dia tidak yakin dasar pengswastaan yang diumumkan oleh Dr. Mahathir itu mampu untuk menggarap ekonomi warga bangsa kita mencapai kejayaan sebagaimana yang diharapkan oleh almarhum Tun Razak. Ya saudara, Abdul Halim Majid dia kata kisah Kuli ni umpama ranjau yang dilalui oleh PMX lah. Itu keadaannya saudara. Bukan satu jalan yang bukan berliku lagi saudara, penuh dengan omnak dan duri cabaran. Sejak itulah lepas saja dia akhirnya mengambil keputusan 3 tahun kemudian dia lawan jawatan presiden. Dia kata tak boleh percaya dah. Dia kata orang ni bomo ni tak boleh percaya, dia kata. Menipu. Itu maksudnya. Dan bila berlaku pertandingan, ini saya kisah silam saudara, berlaku pertandingan, memang tidak siapa menafikan bahawa Tengku Razali sebenarnya dah menang. Sebab itu wartawan luar negeri pun merasakan dia menang, ada interviewnya saudara. Sedangkan waktu dia adakan pemilihan tu macam-macam tomahan. Kata Tengku Razali ni terlibat dalam BMF skandal di Hong Kong lah. Sedangkan benda tu tak ada pun. Sebab itu yang mula Tengku Razali akhirnya mengambil tindakan ambil tindakan mahkamah terhadap 3 akhbar di luar negara, itu Southern Morning Post, kemudian ada 2 lagi surat khabar tu, dia menang. Sebab apa yang mereka katakan itu cerita bohong. Tapi bila saya tanya kenapa tak saman surat khabar Usah Melayu dengan Berita Harian, dia kata macam mana saya nak saman Berita Harian dengan Usah Melayu, sebab surat khabar itu UMNO punya. Artinya saya saman surat khabar saya sendiri. Itu cerita yang orang tak tahu sebenarnya. Setara. Ini sebab bila cerita BMF lah. Skandal Bank Bumiputera di Hong Kong. Berbilion duit habis. Rupanya bukan melibatkan Tengku Razali. Kerana banyak orang tak tahu, waktu itu Bank Bumiputera tidak diwujudkan ataupun dijaga oleh Menteri Kewangan. Penguasaan Bank Bumiputera tidak terletak di bawah pengawasan Menteri Kewangan. Ia diletakkan direct di bawah Perdana Menteri. Sebagaimana Felda hari ini saudara. Felda tidak berada di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Sebaliknya di bawah
Perdana Menteri, kawal selia Perdana Menteri. Jadi saya tanya dengan Tengku Razali, kataku kenapa ini Bank Muta ni boleh letakkan bawah Perdana Menteri JPM. Dia kata waktu ini Bank Muta ini diwujudkan adalah sempena daripada hasil daripada Kongres Bumiputera Melayu pertama 1964, dia kata. Jadi Tun Razak pun bersetuju mewujudkan Bumiputera, tapi tidak mahu mengecilkan hati kerana waktu itu Tengku Abdul Rahman masih lagi jadi Perdana Menteri. Jadi tak mahu mengecilkan hati. Jadi letaklah agar Bank Bumiputera ini di bawah kawalan Perdana Menteri, begitu juga dengan Felda. Itu ceritanya saudara. Jadi artinya yang Mulia Tengku Razak Ramlan tidak terlibat langsung dalam pengurusan Bank Bumiputera walaupun beliau dilantik oleh Tun Razak sebagai pengerusi pada Bank Bumiputera. Kawal selianya duduk direct di bawah Perdana Menteri dan bila dia menjadi lantik sebagai Menteri Kewangan oleh Tun Hussein On, maka dia meletakkan jawatan sebagai pengerusi Bank Bumiputera. Dan lepas itu Bank Bumiputera ini diambil alih orang lain dan duduk direct bawah Perdana Menteri. Itulah fiasko yang berlaku, akhirnya Bank Bumiputera pun lingkup. Ini banyak orang tak tahu saudara. Apabila Bank Bumiputera ini konon merger lah, campur antara Bank Bumiputera dengan CIMB. CIMB juga tu asalnya adalah bank milik Tengku Razali Hamzah. Tapi bila Tun Razak mengatakan mana boleh you pengurusi Bank Bumiputera, waktu yang sama you ada bank pula, Banciang Bank nama dia. So jadi you tak boleh pegang dua bank. So dia kalau gitu Tengku Razak kata ginilah Tun, saya serahkan pada UMNO. Ditukar kepada Bank of Commerce. Dan akhirnya apabila berlaku merger Bank of Commerce, Bank Bumiputera, itulah wujudnya CIMB. Itu menurut cerita daripada pandangan. Bila saya baca balik buku ni saya teringatlah. Banyak cerita-cerita rahsia yang orang tak tahu. Lebih-lebih lagi generasi hari ini yang tidak tahu bagaimana beliau melalui liku-liku politik yang penuh berliku zaman Dr. Mahathir jadi Presiden UMNO. Saudara Edi Tahir, tapi saya tak mau menceritakan sama ada politik parti lain, saya tak mau cerita. Tapi ini yang berlaku sebab saya petang ini saya terpanggil untuk bercerita tentang rahsia yang terpendam saudara. Itulah bagaimana puncanya Tengku Razali menentang Dr. Mahathir. Dan bila bertanding saudara, tiba-tiba walaupun Dr. Mahathir diisytiharkan menang dengan 43 undi, majoritinya saudara, banyak orang mengatakan itu undi tipu. Jadi kumpulan-kumpulan penyokong Tengku Razali Hamzah ambil keputusan bawa kes ini ke mahkamah sebab memprotes. Orangnya yang terlibat dalam itu adalah antaranya Tun Abdullah Badawi sendiri saudara. Sebab selepas saja mendapat keputusan beliau kalah lawan jawatan presiden, Tengku Razali ambil rehat bercuti. Dia pergi bercuti ke Davos di Switzerland saudara. Maklumlah ya, orang istana bercuti. Dia pun bukanlah orang kaleng-kaleng saudara. Setakat nak bercuti di luar negeri itu, setakat setahun, 2 tahun tak ada masalah pada dia. Tapi dia mengambil keputusan, dia bercuti berehat di Davos saudara. Dia tak tahu menang, tak ambil tahulah politik dia kata, dah mengarut dah ni dia kata. So jadi yang tinggal di dalam negara kita tu waktu itu, kumpulan yang menyokong Tengku Razali ni antaranya Tun Abdullah Badawi. Dia paklah berjumpa dengan kawan-kawannya, termasuklah juga Rais Jatim dan sebagainya saudara, dan ambil tindakan mahkamah. Ambil tindakan mahkamah dalam waktu yang begitu pantas saudara. Itu yang agak menghairankan. Dia pun hairan, dia kata dalam waktu yang begitu pantas. Kes saman daripada ahli-ahli UMNO terhadap keputusan itu dipercepatkan di mahkamah dan tiba-tiba mahkamah membuat keputusan UMNO diharamkan. Itu gambarannya saudara. Selalunya satu kes tu setahun, 2 tahun, 3 tahun belum tahu lagi. Tapi kes waktu berkesan daripada Tengku Razali melawan menentang Dr. Mahathir dan tak sampai sebulan. Dalam 2-3 bulan kes naik di mahkamah, mahkamah pun buat keputusan, maka UMNO diharamkan. Itulah jadinya UMNO diharamkan. Jadi dalam waktu yang sebegitu cepat pula UMNO baru diwujudkan. Sekarang ni UMNO baru. Tapi selepas lama-lama dia ubahlah sebab berkuasa. Diubahlah bahawa UMNO itu masih lagi kekal macam UMNO lama. Itu ceritanya. Jadi saya tanya dengan beliau, kenapa pula you tubuhkan semangat 46? Dia kata bukan saya yang tubuh semangat 46. Dia kata. Ini yang saya katakan, memori yang terluka, legenda yang dikhianati. Saudara, jadi dia
Satu balik daripada divorce, dia balik daripada cuti ya, selepas UMNO diharamkan, dia tubuh ke UMNO baru, dia balik. Dan kumpulan-kumpulan yang menyokong Tun Razak Hamzah tidak dibenarkan menyertai UMNO. UMNO barulah saudara, tak dibenarkan. Semua orang kanan Tengku Razali, pengikutnya di seluruh negara. Masa itu UMNO belum pergi Sabah lagi saudara, cuma di Semenanjung. 184 bahagian. 164 bahagian waktu itu. Dan semua di Johor, di Kelantan, di Terengganu, orang-orang kuat Tengku Razali tidak dibenarkan menyertai UMNO. Jadi Tengku Abdul Rahman dapat tahu Tengku Razali balik daripada Davos, minta dia datang ke Pulau Pinang. Yalah, Tengku Razali ni baik dengan Tengku Abdul Rahman. Dia kata dia pun bertemu dengan Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman kata sudah tu Lali. Dia kata yang paling penting sekarang ni you kena kawal orang-orang you, dia kata. Jangan bagi mereka menyertai parti pembangkang. Susah kita nanti, dia kata. Habis dia buat macam mana? Dia kata gini, dia kata ada satu orang tu bagi kat Tok Ayah. Ini hubungan antara Tengku Razali dengan almarhum Tengku Abdul Rahman lah Tok Ayah. Dia panggil Tok Ayah. Ada satu orang, dia tubuh parti. Ni parti Semangat 46 ni dia bagi kat Tok Ayah. Jadi Tok Ayah rasa hang pimpin Ali. Jaga, bawa lah semua pengikut-pengikut you masuk dalam parti yang you pimpin ini. Besok dah sejuk hati Dajjal tu, dia kata. Tengku Abdul Rahman sampai sudah. Dia marah Tok Mahdi. Saya. Sejuk hati Dajjal tu, hang bawa lah balik. Orang ni menyertai UMNO, katanya. Itulah asalnya Semangat 46. Parti Semangat 46 yang bukan diwujudkan oleh Tengku Razali. Ia adalah sebuah parti yang dibentuk oleh orang lain. Kemudian diserah pada Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman bagi pada Tengku Razali untuk memimpinnya. Kerana waktu itu Tengku Razali pun nak masuk UMNO dah tak boleh. Orang dia pun tak boleh dibenarkan masuk UMNO. Itulah rahsia yang terpendam yang banyak orang tak tahu, saudara. Anak muda sekarang ramai yang tak tahu. Bagaimana ciliknya politik, percaturan yang dilakukan oleh mereka yang bernama pemimpin untuk mengekalkan kuasa. Saudara, memanglah besok saya nak cerita lagi lah. Apa dah sambungan lagi, apa cerita besok, apa cerita. Saya lihat buku ni banyak ceritanya, saudara. Ini saya bedah pendek-pendek lah cerita supaya kita faham. Besok cerita kalau boleh saya nak cerita tentang perjalanan yang mulai Tengku Razali Hamzah ke negara China yang selalu saya katakan. Bagaimana beliau meneruskan legasi Tun Razak. Licik bukan cilik, licik, memang licik lah. Kemar Rahim, memang itu keadaan saya. Almarhum Tengku Abdul Rahman dia panggil Tuan Mahdi Dajjal. Besok bila ini sejuk hati Dajjal itu, bawa lah masuk orang hang. Sebab waktu itu Tengku Razali tak boleh masuk UMNO. Orang dia tidak dibenarkan masuk UMNO. Jadi semua menyertai parti Semangat 46. Jadi waktu itu bertempurlah antara Semangat 46 dengan UMNO baru, saudara. UMNO barunya, presidennya adalah Tuan Mahdi, timbalan presidennya almarhum Tun Gapar Baba. Naik presidennya gitu. Tapi rasa saya lepas tu Pak Lah menyertai UMNO balik. Tapi Rais Yatim jadi timbalan presiden kepada Semangat 46. Datuk Zainal Abidin Zain, masih ingat lagi saya Cikgu Zainal Abidin jadi naik presiden. Ramailah pengikut-pengikut Tengku Razali yang waktu beliau berada dalam UMNO yang menyertai Semangat 46. Jadi besok saya ingat saya nak bercerita tentang dilema dan kesalahan. Ni cerita ni. Ini bab ini seronok saya. Dilema dan kesalahan antara Dr. Husin On yang dicatatkan dinyatakan oleh Tengku Razali pada saya. Banyak orang tak tahu. Sebab tu saya hairan sekarang ni apabila Syamuddin boleh cium tangan Dr. Mahdi, saya yang kepala. Sebab dia tak tahu mungkin cerita sebenarnya apa yang berlaku pada bapanya. Dilema dan kesalahan, bagaimana cerita. Seronok cerita ni bab ni. Kerana selepas Dato' Razak meninggal dunia, maka Tun Husin On dilantik sebagai Perdana Menteri dan banyak cerita-cerita yang di untold story. Ini cerita waktu itu saudara, Datuk Seri Ibrahim belum lagi appear sebagai pemimpin besar, belum lagi. Beliau memimpin pergerakan pemuda je waktu itu saudara. Ya, jadi untuk itu tenang-tenangkan fikiran, minum-minum petang. Tajuk buku itu saya Kamar Rahim, tajuk buku ialah Rahsia yang Terpendam. Ini cerita dia buku Rahsia yang Terpendam. Maha Fir'aun within UMNO, mereka gelar Cik Ded ni bomo. Di kalangan pemimpin-pemimpin waktu itu, mereka memanggil Dr. Mahdi bomo sebab dia doktor. Tapi Tun Husin On sebagai kapten.
Jadi malam besok kita mendengar, petang besok kita mendengar apa pula cerita antara zaman Hussein On. Ini cerita benar saudara. Bukan saya tidak akan mereka-reka cerita ini sebab saya mendengar daripada mulut daripada orang yang masih hidup lagi, iaitu Yang Mulia Tengku Razak Hamzah. Kalau tak betul, saya takkanlah buku tu dibayarkan peredaran. Kalau tak betul tu dah kena saman saudara. Ini cerita benar. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang dan jamulah selera anda bersama makanan dengan keluarga. Terima kasih saudara.